Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih sudah Mustafa Kamil, Ayub, sahabat dan jiran lama saya. Saya Syakir Hussein Khalid, menetap di Kota Damansara, bekerja sebagai seorang usahawan sehingga kini dan masih meneruskan perjuangan dalam menegakkan jihad ekonomi ini yang tidak akan pernah habis. Fasad berlaku kerana orang lupa asas-asasnya. Orang lupa Tuhannya. Ke mana dia nak pergi? Kenapa dia dihidupkan? Apa yang nak dia cari? Jadi bila hilang soalan-soalan asas ini tadi, kita akan jadi hilang pegangan dan kita akan confuse, masing-masing akan interpretkan kehidupan ini dengan interpretasi mereka masing-masing. Dan yang mereka cari ini, kalau Hamka kata, sifatnya adalah rapuh dan tidak kukuh dan jadi tidak kekal pun, dan dia tidak boleh dibawa kepada sehingga akhir hayat kita dan tidak boleh diwarisi pun. Jadi itu yang banyak digambarkan sehingga kalau kita sebut macam Nabi Nuh AS, isterinya sendiri pun tidak beriman dengan baginda Nabi SAW. Tapi Nabi Nuh kekal, maknanya itu beritahu kita bahawa iman tidak dapat diwarisi. Itu satu hal. Lepas tu kita melihat Nabi Lut, isinya pun kufur kepada dia. Dan kita juga melihat bagaimana keadaan-keadaan para Nabi yang sifatnya duduk di atas jalan yang benar sehingga akhir hayat, walaupun dicuba dengan bermacam-macam keadaan. Dicuba dengan bermacam-macam halangan. Tapi mereka yakin bahawa dalam banyak hal hanya Allah yang Maha mengetahui apa-apa kebaikannya. Dan itu mereka serahkan. Saya ambil satu contoh dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi yang kita baca itu ada banyak cerita. Yang kita faham ialah cerita Ashabul Kahfi yang lagi daripada kezaliman. Dan mereka pun masuk gua dengan harapan untuk tidur sekejap. Dan mereka dibangunkan semula 300 tahun kemudian itu. Dan suasana sudah berubah daripada mungkar kepada yang ma'ruf. Itu menunjukkan bahawa Allah boleh mengubah sesuatu tanpa dalam keadaan kawalan kita. Itu satu. Dalam surah Al-Kahfi juga diceritakan dua orang tukang kebun kurma yang ada kebun yang banyak. Seorang tukang kebun kurma yang banyak hasil dan bersyukur pada Allah. Seorang lagi yang kata ini adalah hasil usaha dia. Dan Allah hapuskan harta dia. Yang mengatakan hasil usaha dia tadi. Yang bagus dalam surah Al-Kahfi itu, dia menunjukkan bagaimana orang ini yang diuji Allah kembali bertaubat pada Allah. Ini insan unggul. Kalau kita cerita unggul-unggul ni apa? Mana ada manusia yang sifatnya perfect all the time. Tapi isu perfect tak timbul. Isu yang timbul kat sini ialah bagaimana bila dia melakukan satu perkara yang kurang baik, lalu dia baiki keadaan itu sehingga jadi terbaik untuk bina keunggulan ni. Satu lagi ialah kita baca Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi. Zulkarnain, bila dia sampai ke tempat itu, bila orang minta tolong, pada waktu itu juga dia tolong. Dia tak kata nanti aku tengok besok atau lusa. Jadi waktu itu dia buat yang terbaik yang dia boleh buat. Jadi maknanya, kita pun faham barangkali kalau level Zulkarnain, dia sentiasa ada resources dia boleh buat. Tapi poinnya ialah, dalam level kita, dekat mana kita berada pun, kita mesti berusaha buat yang terbaik dan memberi waktu itu tanpa kita menangguhkan. Sejauh mana yang kita boleh bagi. Ini benda-benda asas saja kita cerita. Jadi saya melihat, kita ada satu kekurangan perkara yang cukup penting, yang kalau kita kata, apa modal kita sebenarnya? Kalau orang berniaga, orang selalu kata, modal tak ada, dia tak boleh berniaga. Tapi bila kita tengok, Rasulullah SAW membawa satu tamadun yang unggul tanpa wang, Mustafa. Jadi betul ke kalau wang ini merupakan modal? Ataupun mesti ada satu benda lain yang Rasulullah bawa, sehingga Rasulullah boleh bina satu negara Madinah. Punca di situ, menawan semula Mekah dan menguasai Pasir dan Rum. Bagaimana generasi yang Rasulullah bina tu. Saya ingat, ini kita perlu kaji dengan lebih teliti lah Mustafa, sebab generasi ideal insan unggul tu Rasulullah tunjukkan dalam keadaan sifatnya yang sebiji manusia biasa, bukan malaikat, bukan wali. Tak pernah Rasulullah naik atas tikar sejadah terbang macam cerita Piramli, tak ada. Yang ada ialah Rasulullah berperang, Rasulullah luka, Rasulullah semua, Rasulullah lapar, tak ada, sebiji macam manusia biasa. Tapi sehingga terbina as-safatul mukhtarah itu kan? Bagaimana tu dia boleh bina first tier, second tier, third tier, dan membangunkan the best tamadun of the
of the people's time, maknanya dengan Qurannya, dengan hadisnya, dan menjadi pedoman sampai sekarang, sehingga Rasulullah diangkat sebagai orang yang pertama paling berpengaruh dalam dunia. Jadi saya sebut, kalau Rasulullah tak ada modal apa Rasulullah pakai? Ada satu modal. Rasulullah bermodalkan dengan akidah yang tepat, akhlak yang mulia, dan senyum yang tidak pernah hilang daripada muka Rasulullah. Sehingga orang lain tertawan dengan Rasulullah kerana budi pekerti Rasulullah. Ini kita semua tahu ni. Budi pekerti. Dan Rasulullah tidak buat-buat dalam budi pekerti ni. Dia tak mokap. Memang genuine ni Rasulullah begitu. Dan datang daripada hati dia. Dan sahabat-sahabat pun jadi generasi yang dibina supaya bersifat realistik, real. Seorang pemimpin di luar, balik rumah kena marah dengan isteri. Tak ada apa-apa. Itu tidak menjatuhkan darjat Umar Al-Khattab. Betul. Jadi kalau akhlak, akidah dan senyuman mampu mengubah dunia dan membina satu masyarakat yang sifatnya tamadun yang unggul, maka hari ini kita perlu kembali semula kepada yang paling basic. Apa yang Rasulullah buat? Maknanya dari sudut akidah kita, melahirkan akhlak yang kita sebut tadi, akhlak, lepas tu pergi kepada kualiti, iaitu kepribadian yang tinggi dan senyuman yang boleh memberikan segala bentuk perubahan kepada masyarakat.